Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang kembali ke channel Syukri Saham Global, di mana dalam channel ini kita sering discuss tentang ekonomi global, tentang pasaran saham, tentang isu-isu geopolitik dan pelbagai isu-isu semasa lagi. Dan seterusnya, selamat datang kepada kawan-kawan yang baru saja sampai ke channel ini, dan menjadi keutamaan saya untuk menyampaikan pelbagai topik dengan cara yang paling mudah difahami secara sharp, short and sweet. So, dalam video pada kali ini kita akan discuss tentang hutang isi rumah Malaysia yang tinggi dan seterusnya juga menyebabkan kebankrapan juga meningkat. Jadi kawan-kawan jangan ke mana-mana, stay tune. Jadi sebelum daripada itu, saya ingin maklumkan bahawa saya ada menyediakan 2 PDF percuma. Yang pertamanya bagaimanakah untuk mencapai financial freedom, dan yang keduanya saham pilihan untuk tahun 2023 ini yang kawan-kawan boleh download secara percuma. Link untuk download ada saya sediakan di bawah video ini. Secara purata 45 orang rakyat Malaysia diisytiharkan bankrupt setiap hari pada tahun 2018 ataupun sebanyak 16,482 setahun. Walau bagaimanapun, purata ini menurun pada tahun 2022, iaitu hanya mencatatkan 2,694 pada tahun 2022 ini, ataupun hanya 7 orang sehari. Penurunan ini sebenarnya disebabkan oleh perubahan akta kebankrapan, iaitu daripada 50,000 dinaikkan kepada 100,000 pada tahun 2020. Kalau menggunakan akta yang lama, mungkin jumlah bankrupt masih lagi tinggi seperti tahun 2018. Jadi apakah keadaan hutang isi rumah di Malaysia ini berbanding dengan negara ASEAN yang lain? Menurut data Bank of International Settlement BIS, pada suku ketiga 2022, rasio hutang isi rumah terhadap KDNK di Malaysia adalah di sekitar 69.4%. Indonesia 16.5%, Singapura 56.2%, Thailand 88.9%, China 61.4%. Ini menjadikan Malaysia adalah negara kedua dengan jumlah hutang isi rumah tertinggi di Asia Tenggara. Tapi apakah Malaysia mempunyai hutang isi rumah tertinggi di dunia? Mengikut statistik yang sama juga, terdapat banyak lagi negara yang mempunyai hutang isi rumah yang lebih tinggi, terutamanya di negara-negara maju seperti Switzerland 132.1 dari KDNK, Australia 120% daripada KDNK, Denmark 110% daripada KDNK, Korea Selatan hampir 100% KDNK, Kanada 99.7% KDNK. Jadi kenapakah hutang isi rumah meningkat di Malaysia? Terdapat beberapa faktor yang telah menyebabkan peningkatan hutang isi rumah di Malaysia ini. Yang pertamanya ialah kerana strong fundamental economy. Secara asasnya tidak ada mana-mana pihak yang hendak memberikan pinjaman sekiranya risiko pinjaman itu untuk dibayar semula adalah rendah. Jadi peningkatan dalam hutang isi rumah ini sebenarnya menunjukkan keyakinan pihak bank dan syarikat kewangan terhadap kemampuan membayar balik oleh peminjam tersebut. Keduanya ialah kemudahan akses kepada kredit. Infrastruktur sistem perbankan yang baik dan menyeluruh memberikan kemudahan akses kepada kredit oleh bank-bank tempatan. Ini memberikan peluang kepada isi rumah untuk memperolehi pinjaman dengan lebih mudah dan cepat untuk pelbagai tujuan seperti pinjaman perumahan, pinjaman kenderaan, kad kredit dan juga pinjaman peribadi. Di samping itu, sistem maklumat kredit pengguna yang baik juga memudahkan pihak bank untuk membuat background checking yang lebih teliti, seterusnya memudahkan urusan pinjaman. Seterusnya, hutang isi rumah yang meningkat ini juga disebabkan dengan peningkatan dalam kos sara hidup. Kos sara hidup yang semakin meningkat termasuklah kos perumahan, kos pendidikan, kesihatan, yang menjadi sebab ramai isi rumah membuat pinjaman untuk menampung kos sara hidup yang sentiasa meningkat. Selain daripada itu juga, normaliti ataupun kebiasaan. Kalau dulu orang takut untuk berhutang, tapi trend penggunaan kredit secara meluas di kalangan rakyat Malaysia turut menyumbang kepada
peningkatan hutang isi rumah ini. Budaya ini terutamanya di kalangan golongan muda yang menganggap penggunaan kredit sebagai cara untuk membiayai perbelanjaan adalah sesuatu yang normal pada masa ini. Dan seterusnya ialah kerana penawaran kredit yang berlebihan, yang mana bank-bank tempatan ataupun institusi kewangan turut menyumbang kepada peningkatan hutang isi rumah. Oleh kerana persaingan yang tinggi daripada bank-bank ini, maka berlaku perang harga, yang mana mereka berlumba-lumba menawarkan pinjaman pada kadar faedah yang rendah. Seterusnya, pinjaman yang mudah diperolehi dan kadar faedah yang rendah seterusnya menggalakkan masyarakat untuk meminjam dengan lebih banyak lagi. Peratus pecahan hutang isi rumah di Malaysia ini, menurut data Bank Negara Malaysia pada suku kedua 2021, pinjaman perumahan mewakili 73.6%, pinjaman kenderaan 14.4%, kad kredit 7.4%, pinjaman peribadi 4.6%, pendidikan 0.1%. Seperti yang kita lihat tadi bahawa hutang rumah adalah hutang terbesar rakyat Malaysia, iaitu hampir 74%. Jadi penting untuk saya berkongsi panduan untuk membeli rumah, terutama sekali kepada adik-adik yang baru bekerja ataupun yang baru berkeluarga. Secara purata, gaji ataupun pendapatan rakyat Malaysia pada tahun 2021 ialah di sekitar RM3,000 ataupun RM36,000 setahun. Dan purata pendapatan dalam satu isi rumah ialah di antara RM90,000 sehingga ke RM95,000 setahun. Jadi rasio yang munasabah untuk keluarga yang mempunyai pendapatan RM90,000 setahun adalah membeli rumah pada harga di sekitar RM250,000 sehingga RM300,000, iaitu 1:3 berbanding pendapatan isi rumah setahun. Jadi untuk tambahan juga, purata harga rumah teres pada tahun 2020 di Malaysia adalah di sekitar RM340,000, manakala purata harga rumah pangsa pada tahun 2020 adalah di sekitar RM227,000. Jadi semestinya ini bergantung kepada lokasi dan negeri. Jadi kepada adik-adik, make sure kalau nak beli rumah, gunakan formula pendapatan tahunan, iaitu campurkan pendapatan kita dan pasangan kita, dan berapa nilai pendapatan tahunan itu, kita boleh beli rumah pada harga maksima 3 kali ganda daripada pendapatan tahunan. Seterusnya, apakah risiko hutang isi rumah yang sangat tinggi ini? Yang pertamanya ialah risiko keruntuhan sistem perbankan. Jadi sekiranya terlalu banyak pinjaman dalam ekonomi, terutama hutang yang berisiko tinggi, sebarang kejutan dalam ekonomi seperti kegawatan ekonomi ataupun berlaku kenaikan kadar faedah yang tinggi, ini boleh menyebabkan berlaku bankruptsi yang tinggi. Yang mana dalam situasi ini, pihak bank akan berhadapan dengan masalah likuiditi ataupun kecairan kerana kegagalan untuk mendapatkan semula pinjaman. Ini boleh menyebabkan sistem perbankan runtuh dan seterusnya merebak kepada seluruh rantaian ekonomi yang lain. Again, krisis ini pernah berlaku pada tahun 2008 yang memerlukan campur tangan kerajaan untuk melakukan bailout untuk menyelamatkan institusi-institusi kewangan yang bermasalah. Hutang semasa yang tinggi oleh isi rumah ini juga mengurangkan kuasa beli rakyat kerana kebanyakan pendapatan akan digunakan untuk membayar hutang tersebut. Seterusnya, ini boleh menyebabkan permintaan untuk perkhidmatan ataupun servis lain berkurangan, yang seterusnya juga boleh menyebabkan kelemahan dalam ekonomi. Risiko lain, sekiranya berlaku banyak kebangkrapan, ini kebiasaannya akan menyebabkan pihak bank melelong harta yang kita ada seperti rumah, kereta untuk membayar semula hutang kita. Sekiranya banyak berlaku bankruptsi ini boleh menyebabkan lelongan rumah dan kereta ini sebenarnya menambah supply di dalam pasaran, dan kebiasaannya dilelong pada harga yang jauh lebih rendah daripada harga pasaran. Ini secara tidak langsung boleh menyebabkan harga pasaran untuk perumahan ataupun kenderaan turun dengan mendadak. Finally, hutang isi rumah yang meningkat ini sebenarnya adalah penyakit zaman moden. Sebelum era perindustrian pada tahun 1900, kebanyakan masyarakat boleh kerja sendiri je dan boleh hidup. Memasuki era perindustrian daripada tahun 1900 hingga tahun 1970-an,
Seorang je ketua keluarga seperti bapa cukup untuk pergi bekerja. Mak boleh duduk kat rumah, jaga keluarga, jaga anak-anak. Pendapatan bapa seorang je pada waktu itu boleh tanggung keluarga yang besar dengan anak yang ramai pada masa tu. Dan memasuki era tahun 70-an hingga tahun 90-an, gaji bapa seorang dah tak cukup dah. Now, bapa dengan mak perlu pergi kerja untuk menambah pendapatan bagi menampung keperluan keluarga. Menjelang tahun 90-an sehingga sekarang ni, bapa dah kerja, mak dah kerja, pun masih tak cukup juga pendapatan. Sekarang ni, mak, bapa kedua-duanya perlu berhutang pula. Hutang rumah, hutang kereta, hutang personal loan, hutang kredit kad dan macam-macam hutang lagi. Jadi ini adalah kesan sistem ekonomi kapitalis yang berdasarkan hutang ataupun debt-based economy. Dan yang keduanya ialah kerana peningkatan inflasi yang berlaku saban tahun selepas gold monetary system ataupun Bretton Woods system ditamatkan pada tahun 1971. Ada juga kebaikannya sistem ini, iaitu yang pertamanya gaya hidup kita menjadi semakin baik, especially-nya dengan kemajuan teknologi. Dan begitu juga kebaikan sistem ini ialah angka kemiskinan tergar telah banyak berkurangan. Kalau kita tengok daripada tahun 1990-an, paras kemiskinan di Southeast Asia adalah 50% pada tahun 1990-an dan seterusnya pada masa ini telah kurang sehingga ke paras 15% sahaja. Dan di sisi buruknya pula, kebanyakan dari kita semua pada masa ini hidup dalam hutang. Kita semua dah terjerumus sangat-sangat dalam sistem ekonomi ini. Alright, semoga perkongsian ini bermanfaat dan saya sangat-sangat menghargai sokongan kawan-kawan semua, especially-nya yang sudi meninggalkan sepatah dua kata di ruangan komen. Kita bertemu lagi dalam video yang seterusnya. Assalam.